Semoga selamat datang ke SRTV. Lama aku dah keluarkan perkongsian. Ini adalah kerana suasana yang agak sunyi untuk sahabat FC lah. Tidak ada apa-apa berita yang bagi aku cukup menggemparkan untuk aku share kepada kamu. Dan satu lagi oleh kerana aku membuat sedikit rombakan seperti mana kamu lihat di sini. Okey, background sini agak berbeza sedikit. Ini antara benda yang aku kerjakan lah di sepanjang aku cuti tu. Dikenakan lagi isteri aku pergi bercuti dengan family dah, so tinggal aku dengan anak aku di Kota Kinabalu. Sajalah aku bagi dia masa untuk berehat setelah sekian lama menjaga anak aku, lebih kurang macam tu lah. So aku bagi dia masa untuk berehat, so biar aku sendiri yang jaga anak aku. Okay, jadi akhirnya aku keluarkan video kali ini adalah kerana ada beberapa benda yang ingin aku kongsikan pada kamu, iaitu satu cerita mengenai Stuart Wilkin dan satu lagi cerita mengenai satu lagi pemain import yang menjadi target untuk Sabah FC yang berada dalam radar Sabah FC. Satu lagi pemain daripada Australia pernah beraksi dengan Newcastle, bukan Newcastle United tapi Newcastle Jet. Again sekali lagi beraksi untuk Australia lah. Tapi sebelum itu guys, aku dah mau membuat sedikit shout out di sini. Ini adalah merupakan antara uh, subscriber dan juga penonton SRTV yang aku baru mendapat maklumat di mana beliau ni kalau dia tengok SRTV bukan dia tengok di telefon tapi dia pasang TV dia, duduk di sofa tengok SRTV. So satu rumah dengar suara aku. So lebih kurang begitulah aku fahamkan. Dan sekarang ni ulang alik lah daripada Ladatu ke KK menjalani pemeriksaan ataupun mungkin pemulihan jantung. So untuk Uncle Vincent, itu nama dia Uncle Vincent. Sekiranya anda memerhatikan video ni, kami dari SRTV mendoakan agar semua proses tu berjalan dengan lancar dan sembuh sepenuhnya lah. Okay, itu doa kami daripada SRTV lah. So okay, kita lanjut cerita guys. Ini adalah perkongsian mengenai Stuart Wilkin. So ini aku yang berterima kasih kepada Khadijah. Khadijah adalah antara individu yang sering kali juga memberi aku update perkembangan mengenai Sabah FC, dan antara satunya yang menarik perhatian aku adalah mengenai status Stuart Wilkin dikatakan telah menjadi ataupun berada dalam radar Kanchaburi Power FC yang beraksi di Thailand, Liga 1 Thailand. Cuma untuk perkongsian ni aku sudah buat research apa semua, belum ada apa-apa pengesahan yang betul-betul sah lah mengenai status beliau ni. Lepas tu bila kita tengok pula di Wikipedia, ini benda yang menarik lah. Current team dia bukan Sabah FC untuk Stuart Wilkin lah, bukan Sabah FC, bukan yang satu team lagi yang kita share tempoh hari yang dimana dikaitkan bersama Dominic Tan juga. Tapi kalau ikut Wikipedia pula, Stuart Wilkin current club sekarang adalah Fagiano Okayama. Itu klub daripada Jepun beraksi di Liga J1. Tapi ini pun kita tidak boleh buat confirmation sepenuhnya kerana seperti mana kita tahu, Wikipedia ni pun hanya tempat kita merujuk saja, bukan untuk pengesahan. Cuma kalau kamu tengok sekali lagi Wikipedia untuk Stu ni, memang itulah Fagiano Okayama FC daripada Jepun ni. Tapi ini pun sudah aku buat research juga, tidak ada apa-apa lagi pengesahan yang boleh katakan benda ni here we go lah. Okay, lebih kurang macam tu. So sekali lagi status Stuart Wilkin masih lagi kita tidak tahu sekarang ni, sama ada beliau akan stay ataupun pergi ke Thailand bersama apa sudah nama klub tadi tu, Kanchaburi Power FC, ataupun dengan satu lagi klub yang pernah aku mention sebelum ni, lupa sudah aku nama dia. Dan satu itu untuk Stuart Wilkin lah, perkembangan terkini mengenai beliau. Dan satu lagi adalah pemain yang telah aku mention tadi daripada Australia, itu Dan Ingham. Kalau aku ngamlah sebutan aku di mana beliau ni beraksi dengan Liga Utama di Australia, telah membuat sebanyak 13 penampilan, beraksi boleh beraksi di dia beraksi di center back lah, sama ada left ataupun right, tapi lebih dominan di sebelah kanan. Kalau kita saksikan di sini, yang aku saksikan di sini di transfermarkt.com ni, tapi aku difahami juga dia juga boleh beraksi di bahagian tengah. Apa yang aku nampak sini, dia lebih kepada mengisi kekosongannya tinggalkan oleh Minko, kerana Minko beraksi di bahagian right back kita. Dan itulah relevannya kenapa Sabah FC meletakkan Dan Ingham ni di dalam radar mereka. Dan beliau ni masih muda lagi, berumur 25 tahun.
Kalau aku tak silap, dia adalah antara pemain yang beraksi untuk international jugalah. Itu. So, walaupun berumur 25 tahun, tapi dia mempunyai pengalaman yang cukup bagus yang boleh kita gunakan atau menguatkan lagi bahagian Sabah FC ni. Tapi apa yang kalau ikut perkongsian daripada uh, majority.com.my ni, walaupun ia merupakan satu benda yang menggembirakan untuk peminat-peminat Sabah FC, kerana Sabah FC walaupun sunyi tapi masih juga terlibat dalam transfer rumours lah untuk persediaan yang akan datang. Tapi apa yang mereka katakan sini adalah Sabah FC perlu mengambil kira yang beliau pernah direhatkan selama 12 minggu akibat menjalani pembedahan, dan dirisaukan dia tidak berada di dalam kebolehan beliau 100% lah selepas kecederaan tersebut. Dan kalau aku tengok di sini pun, dia punya history of injury tidaklah banyak sangat sepanjang tempoh bermain beliau. The only kecederaan yang beliau miliki adalah apa yang dikatakan oleh majority.com.my itu saja, di mana beliau tidak beraksi selama 85 hari, iaitu muscle koyak lah. Itu yang aku nampak di sini daripada injury history beliau. Apa yang aku risaukan di sini, sekiranya Sabah FC mengambil pemain ni kerana untuk Stano, sekiranya Stano masih kekal juga dan masih juga menggunakan formasi apa yang digunakan oleh OKS tu 3-4-3 tu, demand untuk bermain sebagai right wing back memang cukup tinggi lah. Keperluan dia memang cukup tinggi. Dia kena perlu aktif berada di padang, cover habis di bahagian di zone yang pemain tersebut perlu jagalah, dan of course juga menjadi attacking option untuk Sabah FC. So takut dia tidak boleh menampung keperluan tersebut. Tapi apapun, terlalu awal untuk kita katakan, sama ada dia akan menyertai Sabah FC, dan sekiranya dia menyertai Sabah FC terlalu awal untuk kita mengatakan yang beliau ni tidak boleh kembali 100% dengan kemampuan beliau. Dan satu lagi cerita yang dikeluarkan oleh majority juga adalah hasil daripada perkongsian yang telah aku lakukan juga. Walaupun Sabah FC terlibat dalam beberapa rumus untuk mendapatkan pemain, tapi belum ada kata putus ataupun official statement daripada Sabah FC, membuatkan Sabah FC adalah antara kelab yang masih lagi santai setakat ni, termasuk Kuching City dan juga KL City. So ini adalah 3 kelab yang masih lagi belum mengeluarkan apa-apa statement, baik pun terlibat dengan lebih rancak lah dalam transfer rumours. Tapi klub seperti Melaka FC dan juga Penang FC yang sekarang ini cukup giat untuk membawa masuk pemain, termasuk juga klub yang bakal menyertai Sabah FC atau daripada Brunei itu di PMM tu, mereka sendiri pun terlalu kelihatan begitu giat lah untuk memperkuatkan skuad mereka bagi saingan bola sepak yang akan datang. So itulah dia guys, transfer rumours terkini untuk Sabah FC, di mana sekali lagi melibatkan Stu Wilkin, dilibatkan sekali lagi dengan satu klub daripada Thailand. Tapi walau macam mana pun, kalau kita tengok Wikipedia, beliau pula dikatakan berada dengan pasukan, didaftarkan dengan pasukan daripada Jepun yang aku mention seperti tadi, dan seterusnya adalah pemain daripada Australia atau Dan Ingham. Jadi bagaimana pula pendapat anda untuk rumus yang telah aku share sebentar tadi itu? Anda boleh tekan di ruang komentar di bawah. Dan insyaAllah kalau ada lagi benda-benda terkini, aku akan membuat perkongsian tersebut lah. Jadi berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum. Oh ya, komen sikit. Kamu okey kah dengan aku punya background baru ni? Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Baik.